Assalamualaikum dan selamat datang ke podcast Borak Business. Entrepreneurship is a lifestyle. Kepada pendengar dan penonton yang baru mendengar nama Borak Business Podcast ni, Borak Business Podcast merupakan satu channel yang mana kita fokus untuk berborak dan juga untuk membincangkan topik-topik berkaitan dengan bisnes dan juga berkaitan dengan topik-topik keusahawanan. Saya Tuan Has akan membawa topik yang menarik pada episod kali ini bersama dengan guest yang saya dah kenal lamalah dalam industri digital marketing ni. Apa beza spend ads RM500 dengan spend ads RM50,000? Ada beza tak sebenarnya? Dia bukan saja beza dari kos lah yang kita nak kupas sebenarnya, tapi lebih jauh ke dalam tu apa sebenarnya perbezaan ketara strategi ke teknikal dia ke ataupun semata-mata game lebur banyak dapat banyak. Jadi saya bawakan pada hari ini Tuan Muzaffar daripada Soaring Media. Mungkin Tuan Muzaffar boleh perkenalkan diri sikit. Okay, terima kasih kepada Nazirul for the great introduction. Okay, saya kenalkan diri saya, nama saya Muzaffar. Kawan-kawan panggil Mus ada, panggil Afa ada. So kita daripada Soaring Media. Soaring Media ni adalah sebuah agensi pemasaran di mana kita di our day to day lah, kita handle advertising berbayar pada klien. So di Facebook ads, TikTok ads, Google ads, basically klien diorang ada bajet tapi diorang tak ada siapa nak tekan iklan tu, diorang tak tahu nak buat apa dari segi teknikal. So we come and then kita tolonglah manage dia punya marketing budget tu. So every month kita spend right now dalam about lebih 100,000 sebulan untuk duit iklan saja. Duit iklan saja. So ni untuk banyak klien lah, beberapa klien lah. Bukan satu klien lah. Tapi paling tinggi satu klien tu dia spend dalam almost 50,000 juga. Sebulan Sebulan. Wow. Jadi memang ada pengalaman lah untuk handle iklan-iklan yang menggunakan mengenalan bajet-bajet yang besar ni lah. Biasanya bila cakap pasal paid ads online ads ni, sebenarnya kalau ikut zaman sekarang ni boleh kata antara skill yang agak wajib lah. Bukan wajib lah, boleh kata wajib lah kot untuk setiap business. At least kalau founder ke pengasas ke tak reti benda tu, at least dia kena outsource ke ataupun cari in-house yang boleh buat online advertisement ni lah. Cumanya kalau ikutkan pattern sekarang ni daripada sebelum PKP dan juga selepas PKP, dengan kehadiran platform TikTok untuk orang buat konten atau apa semua kan. So sebenarnya adakah penggunaan paid ads tu dilihat makin berkurangan ke ataupun maintain je berbanding dengan dulu? Sebab dulu kan tak ada TikTok kan. Dia I would say selalunya orang buat iklan ni tujuan dia nak, of course lah, kalau kita tanya bisnes apa pun dia kata okey saya nak buat iklan sebab apa? Saya nak naikkan sale. Tu mesti lah dia kata aku nak sale aku naik. Banyak business owner dia akan cakap macam tu lah. Okey aku nak spend 10,000 nak sale 100,000 contohnya. Okey, tapi nak ke 100,000 tu dah ada banyak step dan proses dia lah. So nak spend 10,000 sebulan tu bukannya perkara yang mudah. So tapi at the end of the day kita spend iklan untuk dapatkan pelanggan. So kita untuk acquisition customer. So bila kita buat paid ads ni sebenarnya dia adalah kerja marketing untuk kita dapatkan customer. So beza dia zaman dulu dengan sekarang, I would say beza dia, the fundamental is still the same. Cuma sebenarnya kalau dulu, kalau pernah dengar lah dulu kan orang cakap dulu buat iklan murah sekarang mahal. Beza dia kan benda tu kan. Dia sebab apa? Sebab kalau dulu tak ramai orang buat iklan, sekarang dah ramai orang buat iklan. So kalau dulu mungkin memang baru-baru kan, Facebook baru lagi, so reach tu murah kan. So senanglah buat iklan kan. Tapi sekarang ni bila dah ramai orang buat iklan, semua orang pun nak dapatkan customer. Sebab dia tahu kalau aku buat iklan aku dapat customer, buat iklan dapat customer. So semua orang pun nak buat iklan, so of course lah iklan tu mahal. Tapi yang dijangka pun makin lama iklan ni makin mahal. Tapi bukanlah kita tak boleh buat sampai tak ada profit. Dia ada, kalau kita pandai baca data, kita tahu apa nak measure lah dari segi kita punya close cost ni, insya-Allah boleh dapat profit. So hari ni saya nak rungkaikanlah benda tu. Sebenarnya banyak
banyak aspek sebenarnya, tapi one of it, the main thing is mindset lah. Dengan kepercayaan kita lah, dia macam-macam kita boleh kita boleh pecahkan sebenarnya. Banyak data kena tengok. Baik. Untuk makluman para penonton dan pendengar, Encik Muzaffar ni, Soaring Media ni sebenarnya dah lama dah berkolaborasi dengan Has Production. So basically pelanggan-pelanggan Has Production ni banyak yang menggunakan servis daripada Soaring Media lah. Cuma nak tanya sikit lah, biasanya klien banyak handle industri apa? Okay, for us, kita banyak handle services lah punya klien. So contoh macam klinik, dentist, spa, servis biasa. So yang untuk kebanyakannya diorang nak customer datang untuk book appointment lah, nak datang ke diorang punya tempat lah. Produk kita ada buat juga, bukan tak ada buat. Cuma kita lebih suka yang service based lah. So sebab diorang ni yang based on our track record, diorang ni yang stay lebih lama. Diorang ni yang ada yang sampai dah 3 tahun dengan kita. 3 tahun lebih pun ada dengan kita. So tapi the fundamental of marketing tu tetap sama. Tak kisahlah you jual service ke, jual produk ke. Kalau you faham numbers tu, insyaAllah lah kita boleh scale. Start dapat kemahiran digital marketing ni, paid ads ni daripada buat bisnes juga kan? Dulu buat bisnes apa? Dulu saya, antara bisnes awal saya adalah saya jual handbag. So kita ambil handbag daripada USA. So buat handbag macam Coach semua tu lah. Yang ori lah, kita beli dekat outlet kan. Lepas tu kita jual kat Malaysia lah, bawa balik sini. So of course lah, bila nak buat kat sini, kita kena dapatkan pelanggan. So cara dapat pelanggan, so time tu lah kita belajar. Tapi ni zaman dulu lah, 10 tahun lepas. Zaman 2013 kan, 2011. Time tu kita dah start buat lah. Tapi time tu Facebook ads lah. Time tu ada Facebook ads je. And then it's very cheap lah. Time tu spend memang sikit je, tapi memang dapat customer lah. Sebab time tu tak ada orang yang buat iklan. Memang tak ramai lah. So memang tekan je, memang dapat customer lah. Cuma isu dia tak boleh nak scale kat situ sebab isu dia was stok tak banyak. Macam tu. So dia ada certain issues lah. But then lepas tu kita ada buat bisnes lain lah. Saya pernah jual makanan, pernah jual kita jual online lah, kita jual cupcake untuk dapatkan online orders. So orang kenal juga dari situ lah. So dia tak ada istilah macam produk saya sekian lagi susah untuk buat ads berbanding dengan saya sekian ni ke macam mana? Different business dia ada kekuatan dan kelemahan dia lah. Tapi always ada kelebihan dia. So contoh kalau kita ambil bisnes makanan kan. Makanan ni walaupun dia kita rasa let's say lah kita kena bayar mahal untuk dapat customer. Tapi orang yang order makan ni kalau dia suka kedai kita, dia berulang-ulang. So bila customer base tu kalau dia suka kita, dia akan stay dengan bisnes kita. Tapi ada satu bisnes macam dia mungkin nak dapat customer mahal, tapi sekali close tu amount dia besar. So different business memang ada different kekuatan. Kita kena tahulah kekuatan kita apa. And then the next thing is I would say offer. Apa message kita pada market? Apa yang kita selesaikan masalah orang. Masalah customer kita ni apa yang kita selesaikan. Bila offer tu menarik, iklan tu selalunya akan perform better lah. So dia bukanlah ada isu produk yang laku ataupun produk ni macam mana bila cakap pasal buat iklan, dia tak ada istilah produk ni susah nak buat iklan ataupun tak. Dia ada juga offer. Ada juga. Sebab kalau dalam marketing kita ada panggil 3M. So 3M ni maksud dia market, message dan medium. So in that order lah. So kalau boleh kita nak buat any marketing, kita start ke 3 ni. So first market. Market tu kita kena understand lah. So contohnya saya jual tudung lah. So saya bagi tudung sebab tudung ni semua kenal kan. So tudung ni so kita study lah market tudung ni kan. So tudung apa yang ada dekat market, apa trend dia sekarang, jenis macam mana orang suka. So benda tu kita kena faham dulu. And then from there kita keluarkan produk kita lah. So we understand the market and then start dengan message. Message ni pula apa yang orang nampak pasal kita punya brand. Dari situlah kita punya video, gambar, offer kita. And then next the last one is medium. Medium ni adalah aku punya iklan ni, video, gambar tadi akan keluar kat mana? Keluar kat Facebook ke, keluar kat TikTok ke, keluar kat Instagram ke, so dia keluar kat Shopee ke, it could be anything lah. Tapi the fundamental is market.
bila kita understand market kita macam mana, contohlah kita jual benda yang rare sikit kan, kita tengok kat luar sangat macam, oh tak ada orang jual lah benda ni, tapi sebenarnya ada market. So kalau kita buat iklan benda tu, selalunya akan berjaya sebab tak ada orang lain jual. Tapi kalau kita nampak market tu, so kita masuk dalam laju lah. So selalunya bisnes saya macam ni, dia siapa yang faham market, selalunya dia akan dapat customer. So boleh kata cabaran utama orang yang buat ad ni sebenarnya adalah untuk memahamkan market dia tu Yes. apa. So kita kena sangat faham market. Sebab macam kalau kita tak faham market, kita tak boleh bagi message. Sebab macam kita tak tahu masalah customer ni apa. Contohnya kan, kita nak target orang sakit lutut katakan. Okay. So that is our itu produk kita lah. Tapi kita kena faham market kita ni. Okay, siapa yang selalu sakit lutut ni? Kan? Apa masalah dia? Kenapa dia tak check contohnya? Kenapa dia boleh tahan sakit? Diorang ni mungkin sebab injury ke, sports injury ke, it could be anything. Tapi bila kita faham kita punya market ni, kan? Contohnya kita sangat faham. Contohnya orang sakit lutut ni, selalunya yang datang mungkin sebab dia dah tua, ada arthritis. So orang yang suka arthritis ni kan, contoh kita ambil satu je. Apa masalah dia? Mungkin dia sakit tak boleh tidur malam ke. So benda-benda tu yang kita nak kumpulkan tau. Kita bagi tahu dalam message kita, so orang faham. Bila kita faham market kita boleh keluarkan message yang jelas. Targeted. So lebih targeted, dia lebih rasa relevan. Jadi dia lebih rasa nak interact lah dengan iklan kita. Itu yang buat iklan tu berjaya. Kita kena sangat-sangat memahami market. Untuk sesi yang pertama ni, apa yang kita kena faham adalah market dululah. So once kita dah fokus, kita dah faham market, barulah kita boleh bergerak ke message dan media, which is kita boleh kupas selepas ni. Jadi kita lihat sebentar. Selamat datang ke sesi kedua podcast Borak Bisnes, Entrepreneurship is a Lifestyle. Kepada para pendengar dan penonton, terima kasih kerana masih lagi sudi stay sampai sekarang. Dan saya nak maklumkan bahawa kita Borak Bisnes ni dah ada pelbagai platform media sosial, daripada TikTok, IG, Facebook dan juga YouTube. Jadi harapnya bolehlah support, at least subscribe lah untuk dapatkan update terkini dan juga konten terkini daripada Borak Bisnes. Fahami market, barulah kita boleh come out dengan message dan juga buat kita boleh pilih media-media yang sesuai lah untuk kita sampaikan produk kita ni kepada pelanggan yang kita target lah. So belah market kita tadi dah kupas sedikit. Maybe boleh cerita lanjut tentang message pula tu. Macam mana sebenarnya cara untuk kita pilih ataupun kita cari message yang betul, yang mengena, yang relate dengan orang yang akan tengok iklan kita tu nanti. Okay. So before give message, kita tengok market. Okay. Market ni dia bukan pakai untuk iklan je. Kalau kita tengok bisnes-bisnes kat luar sana, banyak business owner yang power lah. Diorang ni sangat faham market. So dia faham masalah pelanggan dia apa. Dia boleh baca dalam market. Dia tengok macam, oh kat market ni tak ada lagi lah orang jual benda ni. Sebab kadang bila orang nak start bisnes ni, dia macam fikir, oh produk apa laku, aku nak jual apa lah, Dia mesti fikir, oh produk ni tengah laku lah, orang ni jual ni, aku nak jual ni juga. Oh ni buat jual nasi lemak, aku nak jual nasi lemak. Oh ni buat jual t-shirt, aku nak jual t-shirt. Tapi padahal instead of kita pilih produk, kita patut tengok market. So kita tengok market lah. So apa masalah yang kita boleh selesaikan lah as a business. So from there, and then kita create kita business lah. So from there kita dah tahu kita nak target siapa, kan? Kita nak apa masalah diorang, apa offer yang kita bawa kepada kat dalam market ni lah untuk selesaikan masalah ni. Dan bila kita faham benda tu, dari situ kita boleh create message. So message ni basically apa yang orang nampak lah. So in this case, kalau dalam advertising, apa yang orang nampak adalah iklan kita. So iklan ni contoh macam kita kecil-kecil dulu, kita selalu tengok TV kan. Tengok TV, oh cerita best, tiba iklan. Apollo kan. Kacau Steve betul. Kacau Steve betul kan. So kalau dulu iklan kat TV je, tapi sekarang iklan ni dah macam-macam. Dulu kat TV, billboard. Tapi sekarang ni kat social media. Kat TikTok ada, kat Facebook ada, Instagram ada, mana-mana kat Google pun ada, semua ada iklan. So message ni is iklan lah. So antara benda yang penting dalam message ni adalah ataupun kita panggil kreatif lah, video kreatif kita. So kalau perasan, iklan yang masuk TV ni, selalu iklan tu menarik kan. Kita macam, ush best lah iklan ni.
kan, sebab macam keluar polo kan, kau pun rasa macam nak tengok kan. Okey, so sama juga bila kita buat iklan dekat social media, iklan kita wajib lah memang kena menarik. And then the secondly is relevant lah. So relevant tu meaning, contoh kita nak tarik orang yang betul-betul yang kita tahu lah kita boleh selesaikan masalah dia. So contoh tadi kalau macam sakit lutut, so apa yang kita boleh buat? Kita boleh cerita pasal simptom-simptom. Okey, orang sakit lutut ni kan, anda rasa sakit lutut tak? Ataupun ada tak masalah-masalah ni, susah jalan ke, tak boleh nak solat betul ke, benda-benda macam tu lah. Kita tanya orang kan, so orang tu terpanggil, aku ada lah salah ni. So dia pun rasa nak tengok lah. So message ni basically kita nak panggil dia tengok. So macam iklan pun, ada iklan kita suka tengok sebab iklan tu relevan. Masa kita kecil suka tengok Apollo sebab kita suka makan gula-gula kan. Tapi kalau tiba keluar iklan shampoo, mana kisah. Tapi kalau mak-mak tengok kan, perempuan tengok iklan shampoo, dia rasa macam best shampoo ni, nak try. So kalau kita ada masalah tu, selalunya iklan tu relevan pada kita lah. Contoh macam kalau kat Facebook kita check kasut, so kita tekan satu iklan kasut, lagi nampak iklan kasut lain. Sebab Facebook ingat kita macam kita sebenarnya tengah check kasut kan, so nanti keluarlah iklan kasut lain kan. Sebab dia nak relevan kat kita. Kita dah bagi tahu dah kat Facebook yang macam kita ni ada minat sikit nak beli kasut. So keluarlah iklan macam-macam kasut brand keluar. Tapi ada mana yang kita minat, yang itulah kita tekan, yang itulah kita beli. Bila dah settlekan message, macam mana nak pilih medium yang tepat lah. Message ni penting sebab dia dekat part kreatif jugalah. So before kita boleh buat iklan kan, kita contohlah aku nak buat iklan dekat Facebook. So kita kena faham iklan keluar kat Facebook ni macam mana rupa dia. So iklan tu keluar kat story, bentuk dia lain. Iklan tu keluar kat feed, bentuk dia lain. Kalau iklan jadi jenis poster, rupa dia lain. So benda ni still dekat message, still dekat creativity. So kita kena keluarkan, kita kena buat kreatif ni dulu. So bila kita kena understand lah, okay, before aku dapat publish iklan dekat medium ni tadi, kita kena siapkan kreatif ni tadi lah, dekat message tadi. So untuk before pergi dekat medium, kita kena tahu setiap medium ni kita nak iklan tu keluar kat mana, macam mana rupa iklan tu. So kalau macam contoh kita tengok dekat iklan kat story dengan reels, iklan tu vertical. Kalau kat TikTok dia kena 9/16 lah. Ratio dia 9/16. Tak pun 1080 darab 1920 pixel kan. Tu size dia. So kalau dekat feed dia akan keluar petak. Okey. Petak square. So kita kena sediakan kreatif-kreatif tu dulu. And then bila kreatif ni dah ready, kreatif ni dah banyak, kita boleh iklan dengan baru kita buat publish iklan kita lah. Sebab kita tak tahu iklan mana orang suka. So that's why kita nak banyakkan kreatif. Lagi banyak kreatif, lagi mudah lah nak buat iklan. Senang cerita lain, kita tak tahu message apa yang orang suka jugalah kan. Okey. Sebut pasal medium, ada perbezaan ketara pun katalah. Macam mana kita nak decide kita nak guna Facebook ke, TikTok ke, benda-benda macam tu, ada apa-apa guideline tak? Yalah sebab sekarang orang kata, sekarang TikTok tengah naik, buatlah TikTok ads contoh kan. So macam mana? Dia depend on objektif kita. Sebab setiap medium iklan ni dia ada objektif masing-masing lah. So dia depend kat business. Ada business, basically at the end of the day kita nak customer. Tapi cara dapat customer tu dia berbeza sikit. So contoh ada business dia buat e-commerce, online store. So iklan dia orang tekan iklan, masuk website, beli kat website. Ada macam kalau kat TikTok kita nampak video, kita pergi TikTok shop, kita beli. So different business memang akan different. So kita tengok cara kita nak dapatkan pelanggan tu macam mana. So depend on cara tu. So setiap platform ni dia ada kelemahan dan kelebihan dia lah. So macam kalau contoh kita dapat WhatsApp leads, WhatsApp paling bagus so far yang kita test is Meta lah, kat Facebook dan Instagram. So kalau nak, sebab kenapa? Sebab Meta ni dia yang own Facebook, dia own Instagram, WhatsApp pun dia own juga. So of course lah dia ada kelebihan kat situ. So macam TikTok ni is own ekosistem dia, tapi dia ada something yang tak ada. Sebab dia ada dia in a way macam Shopee juga. Dia social media campur Shopee kalau perasan. Dia macam Instagram campur Shopee, dia jadi TikTok kalau perasan. Dia evolution dia kat situ lah. Cuma beza dia ada shop dalam tu. Dia ada shop. So nak shopping pun macam dalam Shopee kan. So kalau kita ada produk,
dia bagus lah nak ke TikTok ni, I would say. Macam mana ada orang boleh ada keberanian untuk tekan RM50,000 RM50,000 sebulan sebandingnya ada orang tekan mungkin RM5,000 je ke ataupun RM500. Bila start dapat keberanian tu? Dia tak adalah macam okay, hari ni aku terus spend RM50,000, tak ada. Dia macam saya cakap awal tadi, ada proses. So dia ada banyak cara lah macam mana bisnes ni dia decide nak dapatkan, nak spend banyak. So one of it, satu dia tengok paling simple, ada bisnes dia tengok sale dia berapa. So contohnya biasa sale dia katalah RM10,000 sebulan kan, RM10,000 sebulan, tapi dalam RM10,000 tu kita mesti kena letak marketing cost. So biasanya orang akan letak marketing cost ni dalam standard is 5 ke 10% lah. Tapi ada bisnes sanggup pergi sampai 35%. Tu saya cakap depend on your nature business. So kalau you sanggup, let's say lah you spend sampai 30%, tapi lepas dah dapat customer, dah tolak semua cost, still ada untung, tapi sanggup lagi nak keluar kan, still ada profit. So selagi profit, diorang spend je lah, spend banyak. So contohnya kalau sale dia RM10,000, kalau dia letak 30%, dia spend RM3,000. So kalau sale dia RM100,000, dia boleh lah nak keluarkan RM30,000. So it's a mindset punya thing. One is mindset, secondly macam dia tahu dia boleh sustain. Sebab bila duit dia banyak, dia boleh lah keluar banyak. Tapi kalau kita baru nak start business ni, memanglah tak boleh nak keluar RM50,000 kan. Tapi tetap kena ada, kita kena letak percentage lah kat situ. So itu salah satu cara lah, ada banyak cara lain lagi. Dia sebenarnya bukannya game, okay, aku ada modal, asal ada modal banyak, insyaAllah dapat jual banyak macam tu. Kita tak semestinya kita keluar RM10,000 dapat RM100,000. Kadang-kadang keluar RM10,000 dapat balik pun mungkin RM10,000. Kadang tak dapat apa-apa. So before kita nak skill, apa yang kita buat, kita kena buat testing lah. Okay, what is testing? Testing ni basically, okay, kita spend dulu sikit duit untuk dapatkan customer. So bila kita dah tahu benda ni proven untuk dapatkan customer, so kita tambah je lah. So kalau aku tahu, okay, let's say lah aku spend RM100, aku dapat 10 leads. Okay, so maknanya kalau aku spend RM1,000, aku akan dapat 100 leads, betul tak? So maknanya satu lead tu RM10. So that's the logic lah. So sekarang, okay, kalau nak grow bisnes lagi, aku kena dapat 1,000 leads. So kalau nak dapat 1,000 leads, kenalah spend RM10,000. So dia ada number-number yang kita kena confirmkan dulu. Okay. Bila kita dah confirm number tu, then kita boleh increase lah kita punya spend. Alright. So insyaAllah kita berehat dulu sebab dia dah quite technical untuk perbincangan kali ini. Jadi kita berehat sebentar dan kita akan sambung balik selepas ini. Terima kasih kerana masih lagi stay bersama kami dalam sesi ketiga podcast Borak Business. Entrepreneurship is a lifestyle. Entrepreneurship, bila kita buat status dekat media sosial, entrepreneurship mesti nak kena eja tu, nak kena double check, triple check. Nak sebut pun susah, nak tulis pun susah. Okey, tu selingan je. Jadi untuk Borak Business podcast ni, kita sebenarnya membuka seluas-luasnya peluang kolaborasi bersama dengan pihak-pihak lain. Jadi kita sebenarnya ingin mencari sponsor dan juga penaja lah. Jadi sebarang bentuk kolaborasi selepas ini insyaAllah boleh terus hubungi pihak Borak Business dan kita akan work on lah apa bentuk collaboration yang boleh dijalankan. Orang kata win-win situation ke apa kan. Sebab kita pun sebenarnya banyak benda yang kita nak kena beli yang baru ni. Jadi untuk deliver Borak Business podcast yang lebih baik dengan kualiti yang lebih baik, kita memerlukan sokongan yang sangat-sangat padulah daripada anda semua, para penonton dan pendengar. Baik, tersambung perbincangan tadi, kita nak sentuh sikit bab bahan kreatif. Dia sebenarnya selain daripada marketing message tu, secara teknikal, editing ke, shooting ke, ada tak benda-benda lain yang kena take note lah untuk mempengaruhi ads tu berjaya ataupun tak? Sebab baru-baru ni kan kita pernah sembang pasal ada orang buat TikTok, ada orang buat apa konten TikTok dan juga video ads yang pakai meme apa benda semua, kucing menari semua kan. So benda tu sebenarnya necessary ke? Dia sometimes sebab kalau kita tengok kucing-kucing menari tu dia trend kan. So bila trend ni orang dah biasa, macam ramai orang dah tengok trend ni. So bila dia tengok iklan kita macam ada trend ni, dia rasa nak tengok jugalah. So tu antara benda yang boleh membantu
kita nak dapatkan attention pelanggan tadi. Sebab iklan tadi kena ada hook. Kita kena menarik dia orang. So hook tu balik pada mesej tadi lah. Balik mesej dia. Tapi macam mana nak pilih hook? Macam mana nak kasih menarik? That's why tadi market lah kita. Paling penting sebenarnya memang kena faham market. Kita kena really understand customer kita. Sometimes that's why kita kena cakap dengan customer kita. Kita kena cakap dengan dia, kita kena tanya soalan, kita interview dia, kita buat survey ke. Bila kita faham pelanggan ni apa yang benar-benarnya dia nak. So bila kita ni sangat faham dia, kita memang dia tahu lah sembang kita, dia tahu okey dia ni memang boleh selesaikan masalah aku. So bila kita dapat benda tu yang kita nak ubah dia menjadi kreatif lah, jadikan video, jadikan gambar. So kita kena tangkap perkataan-perkataan tu, emosi dia, transformasi dia, kan? Macam mana kita punya produk atau servis kita membantu masalah dia lah tadi. Macam mana kita selesaikan. Dan apa benda yang touch point yang jadi, benda-benda tu yang kita kena aware. Dia macam kadang-kadang benda tu macam kecil je, kan? Tapi dia impact dia besar. So that's why kita kena faham market lah. Bila you faham siapa pelanggan you, insyaAllah kita boleh buat kreatif yang bagus, so that kita boleh target lebih ramai orang yang ada masalah yang sama. Jadi bila dia tengok iklan tu, dia pun rasa, oh aku pun ada masalah macam ni lah. Aku pun nak ambil servis dia, aku pun nak beli produk ni. Macam mana kita nak relate content marketing yang kita buat ni dengan paid ads? Macam mana nak menjadikan paid ads ni lebih efektif lah? So saya bahagi kepada dua lah. So bila kita buat content ni, kita ada first is organic, second is yang berbayar lah. So organic ni selalunya kenapa kita follow suatu account ni, sebab dia ada satu menarik lah. So dia ada hook, and then dia buat content yang buat kita rasa nak tengok lagi banyak. So ini kita panggil retain. So dia ada hook, retain, and then last tu dia ada reward. Kalau perasan, reward ni adalah kita dapat something lah, kita dapat value daripada video tu. So bila kita dah biasa dapat reward daripada orang yang kita follow ni kan, content yang kita tengok, kita akan rasa nak tengok video dia seterusnya. So next time dia keluar video, kita tengok agak. So bila dari segi organik ni, dia punya antara formula yang bagus adalah kita hook, kita retain, dan kita reward dia. Selalu kita reward kita punya audience, kita punya viewers ni. Lagilah lepas ni kita keluar video lain, dia nak tengok. Okay, so ni organik lah. Okay, so organik ni tadi kita dah shoot video, kita dah buat video panjang-panjang. Okay, so ada yang panjang, ada yang pendek, macam-macam jenis lah. Okay, so sekarang kita ada, sebenarnya kita kalau kita daripada organik ni, sebenarnya kita dah ada content yang boleh dijadikan ads. So kita tengok balik video-video ni atau anything lah, content yang kita sediakan ni. So kita tengok balik, okey, mana part-part dia ni sebenarnya, boleh ambil this part kecil kan. Walaupun seminit 30 saat, ni sebenarnya boleh jadi iklan lah, sesuai untuk jadi iklan. So kita repurpose balik. Repurpose content tu jadikan iklan. Sometimes kita boleh tengok pun macam, kita buat content yang organik, tengok views ramai, orang suka kita cakap pasal benda ni. Benda ni sebab apa? Dia selesaikan masalah. So part tu sebenarnya kita boleh pakai balik jadikan iklan. That's one of it lah, satu cara. Ada banyak cara lain lagi nak buat iklan yang menarik. Dari sudut kempen, macam contoh, kan biasa dalam TikTok ataupun Meta ke kan, awal-awal kita ada pilihan kan untuk set up kempen kan. So boleh tak share sikit nak pilih kempen apa untuk apa? Benda ni dia berbalik kepada apa yang kita nak pelanggan kita buat. Lepas tengok iklan tu. So contohnya macam back to your business lah tadi kan. So kalau tadi bisnes kita suka close orang dekat WhatsApp. So kita kena pilih objektif yang membawa orang ke WhatsApp lah. So kalau technical part dia, mungkin kat Facebook kita pilih engagement, and then kita pilih WhatsApp lah, ke leads, untuk dapatkan WhatsApp leads. So contohnya mungkin kita punya website, kita punya objektif nak dapatkan database. So kita nak orang isi nama, nombor telefon, email. Sebenarnya itu lead generation punya form lah. Kita nak diisi borang. So bila kita nak buat iklan tu, selalu dia akan tanya, okey, apa yang kita nak daripada customer kita ni? So kalau nak lead form, maknanya benda tu selalu dalam lead generation punya campaign lah.
So contohnya next, kalau kita ada website. Website ni selalu dia related dengan conversion. Conversion ni maksudnya penukaran lah. So kita nak tukar orang tu, contohnya dia ni bukan pembeli jadi pembeli. So kita kena pilih objective conversion. Ni lebih teknikal lah. Dia ada requirement dia yang kita kena siapkan dulu. Contoh requirement website, kena adalah website dulu. Tapi kalau tak ada website, tak boleh lah pakai conversion, kena pakai lain pula. Faham. Selain tu, kalau boleh share sikit, sebenarnya apa lagi benda yang kita kena sediakan selain daripada buat ads tu sendiri? Jelas, kadang-kadang kita buat ads perform contohnya kan, tapi mungkin on the other side tak berapa perform kan. So ada tak benda lain yang kita kena sediakan dulu? Okay, dah settle benda ni, okay, baru boleh jalan ads. Alright, so antara benda yang penting juga is, okay, tadi kita dah faham behavior customer, apa masalah dia. So kita kena tengok juga demografik. So selalunya siapa yang membeli pada kita. Contoh demografik ni kita boleh fikir dia punya jantina. Yang banyak beli kita lelaki ke perempuan. So umur dia berapa? Banyak orang muda ke, banyak orang tua ke. Masalah kita ni selalunya kita nak target siapa lah in a way. So dia ni duduk kat mana kan. So contohnya kalau kita ada kedai kan, so kita tak boleh target jauh-jauh sangat. Kita kena target sekeliling. Tapi kalau barang kita jual post, kita mungkin boleh target. Mungkin kita tak nak target Sabah Sarawak, kita nak target Semenanjung je. So kat setting tu nanti kita kena betulkan lah. So one of it yang penting juga adalah audience setting kita lah. Siapa kita nak target? Sebab kita nak iklan ni tepat pada sasaran lah. Kiranya orang yang tengok tu memang, satu, memang dia minat. Second, dia boleh beli pada kita. Betul ke bila konten marketing tu betul-betul viral ke apa, dia merendahkan cost untuk kita buat online paid ads tu? Tak juga sebenarnya. Cuma konten organik ni dia bagus sebab dia tak ada kos ke iklan. Kos dia kos masa. Tapi kalau organik ni bawa juga pelanggan, maknanya kempen tu berjaya lah. Kan? So kita tak keluar kos dekat duit, kita keluar kat masa tapi still dapat customer. So benda tu in a way menguntungkan lah. Dapat cut cost. So at the same time, kalau ads satu jalan-jalan juga, konten lain pun kena buat juga. Sebab kita tak tahu apa yang viral, apa yang orang suka kan. Ni macam bonus lah. Last, bila dah dapat pelanggan, apa lagi yang kita boleh buat dengan dia orang ni? Okay, so kalau kita tengok bisnes yang dah lama kat market, diorang ni ada satu benda, diorang ada customer base. So a sustainable business selalunya ada customer base lah. Customer base ni adalah orang yang datang berkali-kali. Contoh kalau kita tengok McD, kita tengok Starbucks kan, diorang boleh sustain sebab apa? Ada je orang datang. Kan. Lepas tu dia pun siap buat iklan balik kan. Kalau ada benda baru, promo baru mesti dia tunjuk. Sebab apa? Ni untuk retention lah. Sebab dia nak panggil balik orang datang kan. So sustainable business selalunya dia ada customer base and then dia ada retention system yang strong lah. So kadang-kadang ada business masa buat first sale tu dia sanggup keluar marketing cost sampai tak ada untung pun. Tapi dia tahu once orang tu jadi customer dia, orang tu akan stay lama. So bila orang tu beli banyak kali yang dapat untung. So dia tak kisah pun nak spend banyak-banyak. Faham. Jadi banyak kata input yang kita boleh dapat daripada sesi pada hari ini. Jadi sebelum kita tutup, last, apakah nasihat kepada usahawan di luar sana untuk jalankan paid ads? Selain daripada jangan takut. Mana cakap itu tadi? Kita kena prepare kita punya mentality lah. So and then kita kena letak budget, and then budget ni yang senang cerita duit hangus lah. Kalau jangan letak yang kita kalau hangus pun tak apa. Sebab marketing ni belum tentu berjaya. Kalau berjaya alhamdulillah. Tapi kalau tak berjaya pun, at least kita dah test something. So kita dah tahu dah, oh benda ni tak work, ada something wrong. Is it mungkin market problem, mungkin message kita tak betul, mungkin kita punya medium kita salah. So kita study balik, and then kita tengok mana yang tak kena, and then kita improve balik. So bila gagal, jangan stop. Sebab benda ni proses. Kadang-kadang buat sebulan tak jadi, 2 bulan tak jadi,
3 bulan tak jadi, kadang-kadang 6 bulan baru jadi. Tapi jangan stop trying lah. Yang penting kita kena berani and then keep on testing. Kalau fail, tak apa. Kita belajar, kita improve. Belajar, improve. Dan insyaAllah nanti one day you akan nampak improvement tu lah. Adik, terima kasih kepada Encik Muzaffar lah kerana sudi untuk meluangkan masa untuk memberikan banyak sebenarnya perkongsian yang saya rasa kalau buat kelas ni adalah yuran dalam RM500-600 lah sepatutnya. Okey. Jadi insya-Allah kita akan bertemu lagi di dalam episod yang seterusnya dengan topik yang menarik dan juga dengan guest-guest yang juga menarik dan istimewa. Jadi nantikan episod baru selepas ini dan terima kasih kerana sudi menyokong kami sehingga ke hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.